Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi walantisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tama sekali syukurlah banyak-banyak kita pada Allah. Tanda syukur kita boleh lapang masa, boleh duduk dalam sini, kira okey lah. Sebelum kita nak buka kitab Bulughul Maram, muka surat 18 berapa? 186 184 366, hadis 366. Sebelum nak buka tu, sementara nak menunggu Dev terhormat ambil tempat, mari kita tengok hadis-hadis yang kadang-kadang boleh bagi manfaat untuk kita sikit pun jadilah. An Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang kalau kata Aisyah zina, wanita zina, puak tu, fahaman tu, orang tu kita tak boleh pakai langsung, hukum dia kafir. Contohnya macam Syiah. Boleh katakan Syiah ni dia mengatakan Aisyah ni wanita zina, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pelekeh. Maka kita tak boleh ambil langsung fahaman Syiah ni. Tak boleh bagi senang bahasa yang mudah untuk orang awam, untuk orang yang kuliah. Syiah ni kita tolak dia sebelah. Kita tolak dia sebelah. Dan kita tak boleh bagi can dekat dia untuk dia jadi menteri ke, untuk dia jadi apa pun. Sikit pun jangan bagi ruang dekat orang macam ni. Bila dia dah ada kuasa, dia buat apa-apa, jangan bahaya. Benda yang agama kata bahaya, kita cuba-cuba dia makan diri kita nanti. Di mana negara yang ada Syiah, yang ada Sunni, tak pernah aman. Arab dah terjemah dah. Yang kata Arab dah buat terjemahan dekat kita totally. Sama ada kita faham tak faham, kena faham. Dia nanti mai tempat kita esok ni, dia bagi faham, baru nak faham dah terlewat dah. Nampak tak? Oleh sebab tu yang dikatakan apa nama Thailand sendiri pun daripada di kalangan puak-puak Thailand, bila ditusun Syiah, mereka tak bercampur dah dengan dia. Bila-bila mereka ada unsur, kita tengok hari ini, semalam, kemarin dulu, mengkafirkan apa nama sahabat Nabi, mengatakan Aisyah sebagai zina, jelas-jelas. Dulu kita kata fitnah. Bila satu benda tu jelas hitam putih mai daripada ulama mereka, kita tak boleh kata bahan Syiah lagi. Kita kata bahan tu bahan musuh kita yang nyata. Ada orang sana heran bila mana orang sini boleh campur dengan orang sana. Kita tak boleh, benda jelas kena jelas. Masalah akidah yang kita nak mengaku diri kita sunnah yang paling jelas sekali sudut akidah, hubungan kita dengan Allah kena clear. Hubungan dengan Tuhan kena clear. Oleh sebab tu kita tak mau langsung sikit zarah pun fahaman Syiah ni ada tempat kita. Merbahaya. Bila kita nak bagi chance sikit-sikit, dia merasa mampulah kita esok ni. Di kalangan sunnah pun duk beraduh tak berhenti. Mai dia lagi ada harapan pergaduhan yang cerah. Kita bagi ruang kepada orang kafir menguasai bumi kita. Masuk bab ni. Bab Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah kalau cerita tentang Nabi, dia cerita dengan penuh penghayatan dia. Pasal tu kalau kita tolak tentang hadis Aisyah ni, kita takkan tahu banyak benda. Terutamanya tentang apa nama Nabi, solat Nabi, sunat Nabi, amalan Nabi, banyak kita takkan tahu kalau kita tolak Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha kata dia, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi aku tengok Nabi, dia kata wahwa, dan dia adalah Rasulullah pada masa itu,
bil mauti saat sakarat. Aku tengok ya Allah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit sangat-sangat berbelah-belah hari dia sakit di sisi aku. Waktu tu sepatutnya dia kena pergi pada Ummu Salamah. Ummu Salamah membenarkan sakit dia tu, baliklah dekat Aisyah radhiyallahu anha. Semua isteri-isteri Nabi waktu depa pergilah balik ke Aisyah. Ummu Salamah kata, Rasulullah tak apalah, duduklah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Seronok memadu macam ni, seronok tak? Seronok. Tapi tak maulah Ustaz. Apa madu pun tak mau, cukuplah dengan madu duk makan telur. Aku tak maulah, aku tak mau. Sakit jantung semua nampak tak? Tapi depan ni lain. Kita nampak kita yang buat hari ni huru-hara. Nampak tak? Kita kahwin yang pertama, yang kedua kita pulun, yang kedua tinggal pertama. Itu ghaflah kita. Itu ghaflah kita. Aisyah radhiyallahu anha dia cerita tentang sakit Nabi. Semua isteri-isteri Nabi bagi peluang kepada Aisyah. Banyak yang katakan Aisyah ni tengok saat sakarat. Dia tengok saat sakit Nabi ni, dia cerita. Sampai Nabi tak boleh bangun, sampai Nabi tak boleh berdiri, sampai macam tu. Tapi Nabi minta dekat Allah, baik semua-semua Nabi minta sakit macam mana pun tak apa. Biar hati ni jangan sakit. Kan ada satu lagu, sakitnya hati ini, sakitnya hati ini. Kalau sakit hati tak, kalau tang sini kalau ada rosak. Pasal tu boleh katakan semua Nabi-Nabi, kita tengok semua Nabi-Nabi, Nabi Ayub, kalau sakit macam mana pun, hati dia tak sakit. Hati dia boleh ingat dekat Allah. Hati dia boleh ingat kepada Allah, mulut dia boleh sebut Allah, zikrullah. Kita sakit macam mana pun, kita minta Allah bagi peluang untuk benda ni. Hati kita rasa lega, reda. Tak apalah Tuhan, umur dah 93, takkan tak sakit kot. Takkan tak sakit kot, sudahlah. Aku takut lagi panjang Tuhan bagi kat aku merepek. Nampak tak? Walaupun umur dah lanjut ni kita tengok, macam mana pun otak kita tak boleh pi dah. Walaupun kita nampak macam boleh pi, sebenarnya dia tak boleh pi dah. Cuma orang bodoh-bodoh, dia bodoh. Umur macam tu, kalau kita sayang bapak kita ada umur sampai 90 lebih, walaupun dia pandai macam mana pun, bagi dia pandai guna masa untuk jumpa dengan Allah. Lebih baik daripada pandai dia duk pergi ke hulu ke hilir, buang masa dia. Kalau kita sayang dekat dia, kalau kita kesian dekat dia, waktu dia tak ada dah. Tak tahu ni tahun depan dia tak ada dah. Nampak? Oleh sebab tu ambil masa tu, bagi peluang dia, masa dia. Masa dia ingat kepada Allah, ingat kepada lagi bagus. Pada banyak masa dia guna peruntukan di dunia, takut dia cuai akhirat dia. Dia tak boleh bagi masa kepada akhirat dia. Ya, dia meeting banyak, tapi kadang-kadang Quran tak ada nak pegang. Kadang-kadang tak ada nak dengar ceramah, tak ada nak dengar kuliah. Kita kesian dah. Kesian. Lepas tu kadang-kadang Allah benci orang tu, Allah tak suka orang tu, Allah akan sibukkan dia dengan dunia, dia tak boleh nampak akhirat. You all can understand? Ni Quran duk sebut, Tuhan duk sebut. Lepas tu bila umur dah lanjut, jangan bagi bapak kita umur 60-70 dia jadi gad lagi, tu usah dah. Bukan masa dia duk terpacak macam tu, oi. Masa dia kena banyak ingat kepada Allah, tak lama nak pergi dah. Allah kacau satu orang dia kerekok dia pi. Lepas tu bila umur dah lanjut, kita nampak dia pandai, dia menyelamat. Dia selamatkan orang lain, dia berkorban untuk orang lain, diri dia terkorban. Jangan kita berkorban sampai diri kita terkorban. Ada faham? Oleh sebab tu bila kita sayang, kita kena bagi orang tu rehat. Allah duk kata setiap lagi umur meningkat, kekuatan tak ada. Walaupun kita nampak dulu betul lah dia kuat, lah ni dia tak kuat dah. Ada faham? Lega nampak tak? Duk bagi cerita tentang saat-saat nak mati, oi. Pasal tu ke semua imam dalam kitab berkenaan dengan apa nama kematian, Imam Qurtubi kata, ya Allah, bila mai dah umur 50 ni, break lah, oi. Bagi mata hati boleh nampak akhirat. 50 tahun ni Imam Qurtubi kata boleh buat persiapan dan nampak akhirat. Dah banyak program dia, banyak aktiviti dia, banyak kerja dia, menampakkan mata hati dia ke akhirat. Tapi sampai 90 tak boleh nampak dia. Ayo, nak semua puji. Ayo, ada faham? Dia buat letai pusan sikit, nampak tak? Kita kena risau.
Pasal hari itu nama dia hari sakaratul maut. Macam mana pun yang duduk rumah kat kita, semua dah letih lain dah. Biar lain tu sesuai dengan jiwa, kata, ya Allah, ya Tuhan, aku tak lama dah. Cara aku dulu semayang dengan lani semayang tak larat dah, bila bangun hasah penat dah. Dulu bolehlah sunat-sunat bah. Tak boleh dah sat. Aku dengan action dengan aku sekali penat. Bismillah, ya Allah. Oleh sebab tu Aisyah radhiyallahu anha, dia Rasulullah tahu. Aisyah cerita tentang Nabi saat Nabi nak akhir ni, Nabi tak tumpu apa dah. Cuma Nabi duk beringat tentang apa nama agama dia, boleh siapa pegang, siapa nak jadi imam, Nabi duk pegang yang tu je. Nabi banyak fikir tentang agama. Kita punya Allah saat umur dah lanjut ni, kita kena pandang kiri kanan kita, ada dah anak yang kita jaga, boleh mandikan kita, boleh kapankan kita, boleh semayang untuk kita, boleh doa dekat kita, boleh dah anak buat kebajikan lepas kita mati. Bila umur kita lanjut, yang tu kita kena renung, kena renung. Bila sepanjang kita mai kuliah, balik kuliah, tangan kena angkat tangan, Tuhan bagi aku kuat, kesabaran, ketabahan. Aku duduk di zaman yang cukup mencabar. Cukup mencabar kerana rumah tangga aku pun tak kuat, ya Allah, ya Tuhan. Aisyah radhiyallahu anha dia kata, wah, aku nak cerita raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok Nabi wahwa bil mauti, dalam keadaan Nabi nak tinggal tak lama. Abu Bakar radhiyallahu anhu bila tengok khutbah Nabi yang terakhir, dia tengok khutbah Nabi yang terakhir, dia menangis. Dia tengok Nabi banyak diam sebelum Nabi nak tinggal sahabat, Nabi tak bercakap. Banyak Nabi fokus, nampak, ya Allah, ya Allah, banyak panggilan Nabi panggil Allah. Ya Allah, tak lama lagi aku nak jumpa dengan hang, ya Allah, terimalah aku. Dalam keadaan kata macam tu, Nabi sakit. Berbelah-belah hari Nabi berada dalam keadaan sakit. Sahabat Nabi Abu Bakar tengok khutbah Nabi saja dia tak mampu dah. Abu Bakar, Omar, Osman, semua di kalangan sahabat Nabi tengok Allah uji Nabi saat terakhir dahsyat. Aisyah kata, hampa cuma tengok, aku duk tengok siang malam pagi petang dia. Kadang-kadang bila dia sakit, hampa mai dan dandan bangun tunjuk kata dia okey. Pada hakikat sebenarnya Nabi sakit sangat-sangat, kepanasan batang tubuh Nabi yang teramat sangat. Aku tak mampu nak sentuh jasad Nabi, terlalu panas, kata Aisyah radhiyallahu anha. Oleh sebab tu Aisyah kata, wahwa bil maut, dalam keadaan Nabi berada dalam keadaan sakaratul maut, wa indahu, di sisi Nabi ada qadah fihi, bukan kedah, kedah mangkuk dia kata. Fihi, di sisi Nabi ada satu mangkuk, dia kata fihil ma'. Dalam mangkuk tu pula ada ayak, Nabi celup saja tangan dia, ayak tu panas. Ni hadis-hadis yang sahih. Walaupun diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dia celup ya Allah dalam tu panas, dia kata huwa yadkhulu yadahu, dia masukkan tangan dia dalam tu, dia kata fi qadahin summa yamsahu wajhahu, dia ambil tangan dia sini, Aisyah berkali-kali panggil Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, aku duduk tengoklah bila aku letak ayak Nabi celup tangan dia bermuka, kadang Nabi kata aku pening, aku sakit Aisyah. Cuma dia minta Aisyah kalau boleh ikat kepala dia, tarik kuat-kuat, aku tengah pening. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak ada dosa, tak ada musuh. Orang musuh dengan dia. Yang kata Nabi ni dia tak ada musuh. Orang musuh dengan dia pasal dengan satu hal saja, pasal dia pegang agama. Pasal tu kita kena bagi tahu daripada Adam lagi sampai ke Nabi Muhammad, depa ni banyak musuh di atas muka bumi. Sedangkan depa tak buat orang apa pun. Buat naya tak ada, buat apa pun tak ada kat orang, tapi orang tak reaksi dengan depa dengan satu benda aja. Pasal depa pegang Islam. Itu je. Nabi tak ada musuh, semua tak ada musuh. Pasal apa orang musuh dengan depa? Pasal depa pegang Islam. Jadi ulama pun orang tak suka, orang tak kasih, pasal pegangan dia tu, dia tetap berpegang. Apa nak pegang dengan cara apa pegang, aku tetap pegang dengan ilmu yang Allah anugerahkan untuk aku. Aku takkan gadai ilmu aku. Orang tak mau dekat aku pun tak apa. Yang penting aku nak cari keredaan Allah. Aku bukan hidup nak cari keredaan manusia. Allah, pasal tu yang katakan ulama ni musuh daripada. Kita cek balik apa dia buat, tak ada apa.
Tak ada apa. Kita pun cari pasal dengan tak ada apa. Cuma mereka ni tegas, mereka pegang dengan agama saja. Maka Nabi SAW, ya Allah, dengan tak ada dosa tu, Aisyah kata dia sakit, sampai dia ambil air, dia buka muka dia, terkeluar daripada mulut Rasulullah. Terlalu sakit sangat, Nabi mohon kepada Allah. Allahu Akbar. Terlalu sakit sangat-sangat pada masa tu, Nabi pun summa yaqulu, kata Aisyah, aku dengar daripada mulut Nabi, Allahumma inni, Tuhan, aku nak minta tolong Tuhan. Sakit sangat-sangat, Nabi pun keluarlah kata, ya Allah, aku nak minta tolong Tuhan. Allahumma inni, aku sangat-sangat nak minta tolong dengan Tuhan. Ala ghamaratil maut. Tuhan, aku berada kadang kepedihan sangat. Aku sakit Tuhan. Aku sakit Tuhan. Itu Rasulullah minta. Dia tahan sakit. Akhirnya terkeluar daripada mulut dia. Aisyah kata, ya Allah, dalam keadaan dia sakit, ayak dah jadi panas. Dia ambil pula ayak tu, dia sapu muka dia, dia tak tahan lagi. Maka Nabi pun terkeluarlah dengan satu doa. Nabi kata ke Allah, Allahumma a'inni, Tuhan, aku sakit sangat. Aku sakit sangat, ala ghamaratin. Aku rasa pedih, aku rasa sakit, rupanya maut ni sakit Tuhan. Nak tercabuknya roh dia tu, nak keluar daripada batang tubuh Rasulullah yang soleh ni, punya sakit. Dia, Nabi duk mengadu ke Allah, wasakarat maut. Sakarat ni mabuk, tak boleh tumpu. Sampai Aisyah dia tak boleh tumpu. Dia kata, Aisyah, walaupun hang sembang dengan aku sakarat, mak Allah, dia tak boleh tumpu. Kita nak panggil mak, dia sakarat. Aisyah, walaupun hang duk sembang dengan aku, hang duk tengok aku, hang duk perhati aku sakarat, aku tak boleh tumpu. Aisyah, aku tak boleh tumpu. Bayangkan itu Rasulullah. Dia punya sakit macam tu, dia minta ke Allah, mulut tak keluar, minta tolong dengan Allah. Cerita tentang aku ni ghamarat, sakit sangat dah. Cerita lagi ke Allah, sakarat. Walaupun siapa-siapa mai dekat aku, nak cerita dekat aku, walaupun yang mai aku dekat aku adalah isteri aku, Aisyah di sisi aku, Aisyah sakaratil maut. Sakarat ni mabuk. Tak boleh tumpu Aisyah punya sakit roh nak keluar tu. La haula wala quwata illa billah. Pasal tu kita duk dengar hadis-hadis macam ni, hati perut kita nak jadi jahat, janganlah oi. Duk mai kuliah, duk pakai telekong, duk mengaji ni semua ni, dia akan merugikan kita kalau kita duk ada panggil-panggil tak elok dibawa dalam kuliah. Kita tak boleh ni semua ni. Kalau orang yang jiwa yang soleh, yang baik pun macam ni, keadaan Rasulullah, macam mana keadaan kita? Kadang-kadang Allah bagi sakit gigi saja kat kita pun dah cukup dah. Dia punya sakit gigi yang Allah pukul 10, dia melupak tolong cari sat klinik mana buka, tutup. Hampir tengok sat yang 24 jam, tak ada mak, tang sini tak 24 jam mak. Pergi tengoklah. Mak tak tahan ni. Aduh ya Allah, ambil apa nama sat ni, minyak angin, apakah bubur apa nama, kapal pergi jolok masuk lubang, betul tak? Semua drama ni drama sama. Kita ambil bubur, lepas tu okey sikit. Lepas tu pergi makan pula Panadol bagi tahan sakit, main 2-3 jam. Dia main balik, Allah mak. Dengan sakit pukul 10 tu, tak boleh tidur, duduk tunggu jam. Pukul berapa ni? Baru pukul 2, mak 2 pagi. Awak lambat sangat jam ni pun. Aduh, ya Allah. Dia duduk sakit tu, habis orang lain tak habis. Bayangkan dia sakit, kita tak boleh tidur, macam mana keadaan dia? Tu sakit gigi sebuntung tu. Sakarat ni seluruh anggota kita sakit, kepala sakit, semua sakit. La hawla wala quwata illa billah. Tunggu pula elok pukul 8, awak dah tak buka lagi. Doktor ni pun bodoh, lambat sangat tu. Dia salahkan doktor elok. Dia sampai klinik, ambil nombor. Awak nombor 21. Punya nak cabut. Elok cabut sah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan, macam mana kalau dia boleh fikir, sakit gigi aku ni semalaman tak boleh tidur, macam mana sakit mati. Kalau orang yang main kuliah ni senang boleh ketuk hati dia, pasal hati yang mau pada Allah Ta'ala ni sikit je bagi peringatan jalan. Pasal tu jenis kuliah-kuliah ni, orang yang senang kita ajak kat mereka, senang sikit katok dia jalan, pasal pintu hati main kuliah ni pintu hati orang yang beriman.
Tapi kalau kita duk main kuliah, ketuk macam mana pintu hati kita, tak mau nak berubah, tengok diri tak mau nak berubah, tengok isteri loklak tergedik-gedik, tengok anak terketak-ketak, macam tu keadaan kita main kuliah. Bila kita nak berubah? Kita bila amalan soleh macam mana pun baik pun, ada kaitan anak tu dia boleh main daripada kita, zuriat keturunan kita. Pasal tu Nabi Allah Ibrahim angkat tangan berdoa, semua-semua Nabi berdoa qurratu a'yun. Min zuriatina, Tuhan tolong bagi elok sangat-sangat keturunan kami. Zuriat kami, keturunan kami tolong bagi elok. Dan Allah sendiri cerita, mulut-mulut Nabi kata, kalau hang boleh bagi keturunan dekat kami, qurratu a'yun. Qurratu a'yun ni ketenangan. Mata memandang rasa tenang. Nampak tak? Mata kita memandang rasa tenang. Tengok anak yang tengok anak baik-baik je kita rasa tenang. Qurratu a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Mintalah anak aku ni, zuriat aku ni, keturunan aku ni esok ni jadi pelapis, pemimpin yang baik, ajak orang, didik orang yang baik. Ini semua mulut lidah orang beriman mengharapkan anak dia jadi macam tu. Kita yang main kuliah ni, Allah Tuhan, ni Allah pasal tu malaikat tanya. Allah tanya kepada malaikat. Allah tanya masa hampir hantar dia pergi kuliah balik apa? Rizan bima yasna. Aku Tuhan, aku memang nak dengar sangat, aku memang nak dengar sangat orang-orang yang duduk di kuliah ni, apa benda dia mohon, apa benda dia minta dekat aku nak kabul doa. Pasal tu tempat yang paling rancak, yang paling bagus sekali kita mohon dekat Allah, kita minta dekat Allah, tak lain dan tak bukan tempat ni. Kita minta Tuhan, kadang-kadang, ya Allah, aku tak sempat didik anak aku, jauhlah anak aku daripada tempat tak senonoh, ya Allah. Alhamdulillah taman ni boleh, daripada main bola boleh tengok, ya Allah. Elok pukul 7 aku tak balik dah. Alhamdulillah, ya Allah. Sekurang-kurangnya anak aku, ya Allah, jauhkanlah daripada benda tak elok, ya Allah. Nampak tak? Kita kena doa. Bila dapat anak boleh dengar cakap je, tanda tangan, syukur Tuhan. Hang yang berurusan dengan dia. Bila mana kita kekahkan anak kita, kita serah pada Allah. Allah kata setiap kali apa yang berkenan terhadap anak hang, aku bagi, aku redha. Kita dah kekah anak kita, lalu kita doa, Tuhan pelihara, jaga dia, Allah dengar. Pasal tu kekah bagi Imam Ahmad bin Hanbal cukup penting. Kita kekahkan anak kita, lepas tu kita doa, Allah nak dengar. Nampak tak? Kalau kita kekah anak kita buat amalan yang baik, susah nak sampai ada mak bapak dia. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pasal tu ada rezeki buat tok pun yang kaya sikit, tengok cucu, tolong buat kat cucu macam Nabi buat kepada cucu dia. Mak bapak tak mampu, Hasan Husin tak mampu, Nabi buat kat Hasan. Nampak tak? Bukan Nabi buat seekor, kadang-kadang orang kita pun keliru. Nabi tak boleh buat 2 ekor. Nabi buat tahun ni seekor, ada duit pula, Nabi buat seekor pula. Nabi nak bagi selesai, jangan budak ni tergantung. Itu Rasulullah. Kita pun kita tengok bepi kat mak bapak dia. Mereka sendiri beranak, bepi kat mereka lah. Tok, oi, hang ada, ya Allah, benda tu saham untuk tok juga. Tok jangan berkira, dapat duit sikit ke apa ke, tak apalah, hampa kalau tak ada, aku bantu hampa lah, aku tolong hampa. Aku bantulah sikit-sikit, aku beli kat hampa sekok, beli sekok. Boleh. Kalau Rasulullah buat untuk cucu dia, kita pun tolonglah. Zuriat kita, keturunan kita. Bila cucu kita jadi bagus, jadi alim, jadi elok, nak mandikan tok dia juga. Nampak tak? Kalau mak tok dia ni tak dapat seorang anak pun loklak, semua anak loklak, dapat cucu okey lah. Ada faham tu? Tengok satu hadis lagi, Allah sana. Ni satu hadis lagi, ni bulan Muharram kan? Bulan haram, kita dengar. An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbahu wa laysa bainahu wa bainahu tarjumanun. Akan ada satu hari, dalam hari ini kata bernama daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata mulut Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara manusia itu kecuali pada hari kiamat dia akan berdiri depan Allah Ta'ala. Esok ni semua manusia akan berdepan dengan Tuhan. Bila kita berdepan dengan Tuhan esok ni, tak ada terjemah, tak ada. Kita tak perlu panggil tukang terjemah, dia kata. Di antara kita dengan Allah, tak ada siapa perantaraan, tak ada terjemah, tak ada siapa. Pada masa tu kita duduk depan Allah Ta'ala, kita punya tunduk, ya Allah. Tawaduk, tunduk, ya Allah. Nampak tak? Gangster, loklak nak mampus. Dulu kita pernah bercakap tentang hak Allah.
Petikai tentang Allah macam-macam kita cakap. Bila pergi hari tu habis mulut. Mulut tak cakap apa, yang cakap kaki tangan kita akan cakap. Kaki tangan akan kata, Tuhan ini memang kurang ajak. Nampak tak? Lah ni tak tahulah. Mulut kata, ini memang kurang ajak. Awak lah hang bagi tangan kaki aku dekat dia. Kalau boleh aku tak suka, kaki tangan aku ada dekat dia. Dia tangan yang ada dekat dia ni tak pernah diangkat. Allahu Akbar. Tangan kira salam, dapat duit salam, dapat duit ni. Aku tak pernah berdosa pasal dia, hanya pasal aku salam dengan habis semua. Nampak tak? Maka tangan kata, ya Allah Tuhan, ya Allah, tangan aku ni baik. Dari fitrah tangan aku ni baik. Aku nak suruh tangan ni makan, minum benda yang baik. Dia buat benda tak elok, ya Allah. Dia rimbuk orang, dia pukul orang. Dia kata dekat orang macam-macam. Kaki dia ni macam-macam. Pergi tempat yang tak senonoh. Tanpa dia pergi surau, dia ketak-ketak. Kalau dia main surau, dia jadi bagian nafsu syabran. Dia catat hak orang. Nampak tak? Kaki cetak. Aku ni kalau berjalan, dia kata, ya Allah, kalau pergi masjid surau, kaki aku ni pergi bukan untuk ibadat. Aku nak jadi syabran. Apa dia nak ni? Tangan aku tulis, ya Allah, ustaz ceramah apa aku tulis. Kaki aku berjalan tempat tu, ni nak cerita siap-siap. Esok ni dia jumpa ustaz di sana, senang dia cerita dah. Boleh? Ini cerita benar. Manusia akan berdepan, kata Adil Ibn Hatim, manusia akan depan di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu semua agama ni duk bagi tahu kat kita, dah baca, dah dengar, hang jangan duk kata, Tuhan, hari ni tak usah dengar. Ku rimbuk hang mampu, mak dekat kata. Hari ni hang dah dengar dah, tapi hang buat tak tahu, hang buat pekak, hang iman tak ada. Ayuh. Nampak, iman tak ada. Dia berdiri depan Tuhan, dia tunduk. Dia berdiri depan Tuhan, dia tunduk. Nampak tak? Dia nak cakap tak boleh, nak cakap tak boleh. Dulu ya Allah punya cakap, punya pandai, punya kempen, punya pandai, punya cakap, punya pandai, menipu fitnah, pandai. Hari tu ya Allah tutup mulut. Tak boleh cakap apa. Nak cakap tak boleh. Quran tu kata kat dia, pasal tu baca Yasin ni bodoh juga, nampak tak? Yasin nak bagi tahu kat kita, kaki tangan kita yang akan cakap dari akhirat kelak. Berdiri depan Tuhan. Duk cari terjemah. Kalau hutang tak ada. Nak terjemah. I nak cerita perasaan I. You tak boleh cerita perasaan you. Malaikat tu tak payah. Hang dengan Tuhan. Tuhan, ya muqallibal qulub. Allah balikkan hati. Allah tahu dalam hang. Di antara hang dengan Tuhan, fayanzuru aimanu. Dia pun kalih-kalih lah, ya Allah. Dia malu, dia tunduk-tunduk kalih ke kanan. Dia kalih ke kanan dia, ya Allah, dia kata, dia kalih ke kanan. Dia harapkan nampak orang baik-baik. Dia nampak orang baik-baik, dia nampak amalan dia. Dia kata, aku puasa. Dia nak panggil amalan puasa, dia puasa dia, aku tak mau hang pengotok. Pasal orang yang puasa, dia bersihkan diri. Puasa kata, walaupun hang puasa, setiap kali hang puasa, hang tak pernah bersih diri hang. Dia nampak semayang dia. Dia kata, fayanzuru aimanu minhu fala yara illa, dia kata, illa ma qaddam. Dia tengok belah kanan dia, dia tengok, ya Allah Tuhan, semua amalan-amalan dia ada. Dia pernah pergi haji, dia pernah buat umrah, dia pernah puasa, dia pernah semayang. Pasal semayang kata, kalau hang betul-betul semayang, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau hang betul-betul semayang, hang cegah kemungkaran dah. Tapi hang duk semayang, mulut, lidah hang mengumpat, hang duk buat benda jahat banyak lagi. Semayang hang tak mau kat hang. Dia nampak belakang dia panggil, mainlah aku dah semayang kat surau tu. Mamak tu mengaku lah aku tak pernah poteh pun. Dia duk cerita nampak malaikat tak mau dengar hang. Semua amalan kita lari. Semua amalan kita yang baik ni lari, tak mau duduk dengan kita. Amalan kita nak lari pada orang yang baik-baik, tak mau duduk dengan kita. Rugi tak? Rugi. Kita mai di tempat baik-baik mengaji, tapi dalam masa yang sama dia tak sehaluan dengan jiwa kita. Dia lari. Dia tengok belah kanan dia, kok lah ada ustaz-ustaz nak tolong. Dia kata, kat 30 ustaz aku nak mengaji, takkan seorang tak tolong aku. Belakang. Baru hantar daripada. Ya Rahman, Aimano. Dia tengok belah kanan dia, ya Allah Tuhan, tak apa pun tak boleh buat. Dia tengok belah tu tak boleh buat apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia tengok. Dia sedih lah, dia tengok belah kanan, semua amalan dia tak boleh tolong dia. Orang baik-baik tak tolong dia, apa pun tak boleh tolong dia. Cuma tengok macam tu je. Bahkan dia nak hambat, amalan tu lari. Wa yanzuruna, dia kata, asma'a minhu fala yara. Dia tengok belah kiri. Dia tengok belah kiri dia, Allahu Akbar. Dia tengok illa ma qadam.
Dia tengok belah kiri dia, dia tengok belah kiri dia semua dosa-dosa dia. Dosa mengumpat, dosa mengata, dosa macam-macam. Dia tengok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia gelisah, awaklah aku jadi macam ni ya Allah. Awak aku jadi macam ni ya Allah. Aku nak minta ampun lah ya Allah. Aku bukan niat nak buat syaitan yang kacau aku. Hang syaitan. Syaitan kata hang syaitan. Nampak tak? Dia kalih belah kiri, dia kata, ya Allah, apa aku tak buat ya Allah ya Tuhan. Kadang-kadang pokok maplam aku ya Allah, pokok maplam jiran aku ya Allah, daun dia jatuh, aku kutip daun, aku lempak dia balik ya Allah Tuhan. Tuhan tunjuk balik. Tuhan tunjuk balik. Sedangkan daun tu jatuh rumah kita, dia bagi pahala. Daun tu nak bagi pahala. Daun kata hang duduk di rumah apa pun hang tak tahu, hang duduk di luar, hang kutip satu daun dah pahala aku nak bagi kat hang. Pasal kita otak jahat. Biar tanam pokok, habis rumah kita semua. Duk titik jatuh nampak getah tu. Nampak ada. Allah uji sabar. Allah uji sabar. Nabi kata orang mukmin ni pelik sangat-sangat. Bila diuji dekat dia musibah, dia sabar. Bila dia dapat satu benda, bersyukur pada Allah. Dia dapat satu nikmat, syukur. Ya, dia panggil syukur. Ya Allah, bersyukurlah. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah Tuhan bagi kat aku ni. Sampai hari ni kencing manis, darah tinggi apa pun tak ada. Ya Allah, malam-malam bolehlah tergedik. Bolehlah pergi surah. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau kawan aku 45 tu dah. Duk mata ketak-ketak aku tengok dia. Dia 45 duk ketak-ketak mana pun tak boleh. Duk di rumah. Berbulan dah duk di rumah. Berbulan dah duk di rumah kita tengok. Tapi aku sampai hari ni okeylah ya Allah Tuhan. Cuma ketegak anak-anak semua mentak tak mau yang tu je. Dia nak main bola je pasal dia mentak aku awal pukul 5. Mampu pukul 5 nak duduk dalam sini. Yang tu sajalah ya Allah ya Tuhan pada dia syukur. Bila Allah bagi kat kita nikmat yang banyak, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Bila kena musibah kita kata apa? Kita sabar. Itu ciri orang mukmin. Tapi Allah uji kita, Allah uji kita. Pasal tu Allah tanya, betulkah hang semayang? Betulkah hang semayang? Sampai Quran turun cerita berkenaan dengan kalau sifat hang semayang. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau hang beriman dekat aku, hang sentiasa minta dekat aku dengan sabar. Lepas tu hang buat solat. Kalau sabar tak ada hang semayang kepala otak apa? Wa innaha lakabiratun. Besar sangat orang yang semayang ni ada sifat sabar cukup besar. Boleh lahir khusyuk, Allah kata lagi kan? Ilal al-khasyi'in. Hang boleh khusyuk dengan aku. Orang bagi ke hang macam-macam, hang boleh sabar. Itulah maha semayang. Tapi hang semayang, hang tak minta dekat aku nilai-nilai kesabaran. Macam mana hang nak dekat dengan aku? La hawla wa la quwata illa billah. Ada faham ke? Kita semua boleh semayang dengan aku sekali. Tapi kalau kena ujian, pada Allahu Akbar kabirah. Betul lah baru ni kadang-kadang yalah. Berapa kali sekali bila main hari apa-apa, nanti kena lah aksiden. Pam, aku kena, ya Allah. Kita nak bawa kereta elok-elok, tiba-tiba, ya Allah, daripada jauh dah nampak. Bukit apa, bukit berapik ke mana kat Ipoh yang turun tu. Kan dia turun gon tu. Kita dah bawa, kita dah beri elok dah. Kita dah nampak ni, Sakaratul Maut, duduk main daripada atas. Aku nampak dah kereta Sakaratul Maut. Dia duduk main, dia duduk kontrol diri dia. Pam, betul-betul kena kat aku. Allahu Akbar. Allah, kami semua sujud di depan. Sujud Ustaz bagi lega ni apa ni? Siapa bagi kat kita dengan kuat ni? Kuat, kalau kena tu kuat sangat-sangat. Isteri Ustaz lebih ke depan, kami semua ke depan dah. Lebih ke depan tak ada apa pun nak kata luka apa, cuma terkejut sikit. Aduh, dada aku sakit. Sakit-sakit tak habis. Habis dah. Habis 2 jam yang lebat kita tengok. Akhirnya kami kita nak kena keluar daripada kereta ni. Kereta tu macam mana? Kami pun bunduk letak tepi. Duk sat kami keluar daripada kereta basah lencun semua, pergi tengok kereta kawan tu. Kami sampai-sampai Cina tu. Haji kepala otak apa keluar. Dia budak ya Allah, dia tengok macam tu dia takut. Kami pergi pula dengan janggut, dengan serban semua ni kan. Saya tengok mana punya Taliban dah sampai ni kan. Mana kan kita bagi satu tanda yang tak baik. Ni pok-pok ganas kan. Jadi dia tengok kita, ya Allah, Haji, barak mak keluar. Nampak tak? Kemudian dia ambil payung macam tu, dia membuka payung, kita keluar. Kita pegang tangan dia, ketak sangat-sangat budak ni. Ketak seketak-ketaknya tak apa, kita orang tak buat naya.
Ini semua sudah jadi Tuan Allah punya ikan dah. Kita kena terima ini semua. You jangan takut. Ini dah jadi. Satu benda yang dah jadi. Jangan, celaka kak? Mata tak ada kak? Nampak tak? Tengok kita pakai serban janggut. Celaka, kita tak ada. You terus mata ke tengok. Beriklah bodoh. Hujan pelan-pelan bawa. Boleh tak? Orang kalau rakam kita tengok, ya Allah ni bangsa ni ada ni. Orang tengok kita. Walaupun ya Allah bagi takdir macam tu, Allah nak uji kena dengan orang kafir, macam mana nak tunjuk sifat hang dekat depa? Kalau nak tunjuk macam mana sifat dengan depa? Dah kena tu ambil letak tepi, mai pula semua jenis Melayu keliling mai. Melayu keliling mai nak menipu. Ni satu masalah kita ya Allah. Sikap kita ni ya Allah, sampai bila kalau sikap kita macam ni, kita takkan berjaya untuk Islamkan depa. Dalam keadaan kita nak selamatkan bumi kita, mau tak mau kita kena mengislamkan bangsa kafir, baru selamat. Pasal dia ramai lah ni. Dia bila berkawan dengan kita, boleh tunjuk sikap yang baik, dia boleh berubah. Memang kebanyakannya orang Islam adalah pangai yang paling baik, yang jujur memang orang Islam. Walaupun ada orang Melayu tak tentu halal, ada. Tapi macam mana Cina baik, macam apa pembohong, penipu ada kat mereka. Ada, penipu ni paling banyak memang. Selagi mana dia pakai piak, selagi mana mereka tak beriman dengan Allah Ta'ala, ciri kebaikan tu susah nak ada kat mereka. Ada sikit sangat. Ni kalau dengar lah, ni mampu yang masuk Islam ni. Apa kata macam tu, kita orang Cina, betul. Tapi kebanyakannya mereka ni baik macam mana pun, panggil tak elok tu ada. Panggil tak elok tu ada. Nampak tak? Ustaz dah test banyak benda, ya Allah Tuhan. Oleh sebab tu bila kita dah kena macam tu, kita tak apa. Ustaz berebut nak buat korban dekat nama risik. Orang duk tunggu kita. Tak apalah, kita bagi selesai dia. Ustaz duk tengok dia ketak, duk cari ayam nak pergi minum kat dia tak ada. Ambil satu roti apa nama? Roti krim tu ada. Ambil, you makan ini, you duduk sini. Nanti tu telefon ke bapak dia kata, minta maaf kita punya anak dia balik kat sekolah. Dia daripada sini dia balik, dia rumah dia Penang. Itu dia punya tempat sanalah, dia cuti-cuti, saya suruh balik gini. Bapak dia cakap dengan tenang, mak dia pun kata tak apa, anak saya salah, saya faham. Tu dia kata nak buat report kan, saya kata buat report semua lambat. Tu dia kata tak apa, hantar kedai ke mana-mana nanti dia bayar. Dia cakap dengan tenang. Pasal kita pun kata kat dia, tak apa, kita tak marah anak you jangan marah kat dia. Saya nampak dia cuba kontrol, tapi kalau dia bagi ke saya selamat. Kalau dia bagi tempoh, memang dia tak selamat, isu hamba kenuri. Tak katalah macam tu. Memang kalau dia tembok dia bagi, memang dia bagi ustaz dia selamat. Cuba bayangkan, dia punya kereta depan pecah, aircon pecah, tayar dalam keadaan kereta dia punya teruk. Hampa tengok kereta Hilux ustaz, tak ada apa pun. Cuma sensor tu, apa nama dia punya patah apakah, kemek kat belakang tu. Itu saja. Dan kami kena terantuk sikit, sujud sikit pada Allah, sujud syukur dalam kereta ramai-ramai. Okay. Tengok balik kita kata, Tuhan, ya Allah Tuhan, tengok Allah pelihara kita. Kita tak kena teruk sangat, Allah selamatkan kita. Allah bagi kat dia macam mana tengok. Dengan kereta dia tak ada jalan, keluarga dia nak mai, kami bagi reda, cakap dengan elok, bagi dia makan, dia pun senyum. Terima kasih terima kasih. Dia sampai nak salam kita pun dia takut. Tuan Haji, Tuan Haji, berapa kali Mekah aku pergi Pak Haji. Punya bagus ya Allah Tuhan. Lepas tu elok beberapa hari, bapak dia telefon dia, pergi hantar Ustaz pula duduk servis tempat Toyota, masuk Toyota pula dia nak buang semua di belakang tu, dia buang semua Ustaz. Dan dia bagi sedia, dia nak bayar, bagi dia bayar. Nampak tak, setengah orang tak ambil alternatif yang mana patut, sudahlah. Bangsa kita ni pun masalah. Bagi dia Ustaz. Tengok nak bagi dia belakang tu, kita tengok harga dia sampai 5,000 lebih. 5,000 Ustaz, 5,000 ni mungkin dia tak mampu. Kau dia, kalau 5,000 tak apalah, kita sama-sama buat report, ambil insurans dia kata. Nak tak insurans lambatlah kerja Ustaz. Pasal kereta tu perlu untuk Ustaz. Lagi pun nak kata kereta ni bukan kita jaga sangat. Duduk kena depan belakang dah, jadi biasa. Tu Ustaz kata tak apalah. Jumpa dengan Toyota, jumpa dengan seorang lagi. Ustaz, kalau ikut kereta Ustaz ni okey. Ustaz buat keluar lah. Dia kalau sini Toyota dia tak minta, nak naik tak apa, dia suruh tukar sekali. Kereta Ustaz semua okey. Ni baru beli betul yang ketiga. So dia ingat buat keluar lah. Buat keluar, dia kata sensor pun sikit. Tak usah buat apalah. Ustaz call dia, Ustaz kata kena kita bayar you kena bayar 1,000 lah.
Dia tengok-tengok tak apalah. Dia pun cerita, saya seorang kerja gini. Ustaz memang nak pergi tengok dia. Dia punya kesusahan Ustaz nak tengok dia. Dan Ustaz punya niat, dia kata dia akan masuk duit mulai bulan depan. Dia masuk sikit, saya boleh bayar sikit-sikit kah? Pasal dia nak kena repair kereta dia. Ustaz dengar laporan kereta dia beribu nak kena bayar. Ustaz pun niat dengan anak murid Ustaz, kalau dia bagi duit kat kita sikit-sikit, kita ambil duit tu. Pasal kita tak repair kereta kita. Dalam Islam, kita tak boleh ambil. Kita ambil duit tu, kalau kita nak repair, boleh hak orang ambil. Tapi kita tak boleh ambil duit tu, kalau kita tak repair, tak boleh ambil. Kita kena pulang balik pasal niat kita kata nak repair. Dan kereta Ustaz pula, mereka kata tak payah. Ustaz pun malas nak repair. Dia nak bagi setiap bulan kat Ustaz. Dan Ustaz ingat, Ustaz kata dekat Kudin, bila dia bagi setiap bulan kita tengok, bila mai tahun raya Cina, kita pergi ambil duit ni, kita buat envelope, pergi hantar balik kat dia. Hantar balik kat dia. Kita nak bukti, inilah Islam ajar kat kita. Kita tak ambil kesempatan dia di dunia, di akhirat kita susah. Didik diri kita macam tu. Didik diri kita. Bila kata Ustaz dah kemek belakang, tak apalah. Kemek tu Tuhan hadiah di akhirat esok. Habis. Kalau kita kena ada sikap macam tu. Sikap kita mengaji, kita main kuliah kena ada. Tapi sepanjang muamalah tu Ustaz buat kerja-kerja kereta ni, ya Allah, ya Tuhan, Ustaz nak cakap lah bangsa kita, Ustaz, kira tak ambil ni, kira memang galak nak galak. Dia kelepiak-kelepiak dengan Ustaz. Ustaz kata, ya Allah, berapa kali Ustaz kena kemalangan, tapi Allah bagi Ustaz. Ustaz masuk dalam hospital, Ustaz nak kena bedah, Ustaz kata. Apa tengok tu sudah Ustaz nak kena bedah masuk tengah jatuh dengan majak kuliah, bengkak dengan tiba-tiba masuk. Pergi ke hospital, doktor cek kata dah sampai sikit lagi ke otak. Mau tak mau dia kata nak kena bedah. Tapi time nak bedah tu ikut giliran, tak boleh dia kata. Dah penuh dah. Tiba-tiba kenal dengan apa nama, masa tu lah kan zaman depa memerintah. Datuk Nishamuddin kan, kakak dia call terus doktor. Datuk Fauziah main tergedi-gedi. Ya Ustaz. Ustaz pun tak tahu. Bila dia main, semua nurse-nurse kekeliling dia. Aku tadi ni siapa pula perempuan ni? Rupanya dia yang cas bahagian semua. Dia kata ke Ustaz, lah ni juga Ustaz, tolong tukar baju. Kita ni pergi rest dalam bilik. Berapa jam kita nak buat pembedahan. Aku pun terkejut, nak bedah apa? Kita tak tahu apa sakit pun. Tak apa Ustaz. Elok-elok dia nak bedah Ustaz, darah naik tak jadi bedah. Dia suruh Ustaz rest. Dia kata Ustaz kena cepat. Masa Ustaz punya tu, dia kata kalau naik ke otak, susah kita Ustaz. Susah Ustaz. Kita nak tebuk Ustaz punya ni daripada ambil. Ustaz tak apa Ustaz, jangan takut. Tak ni tak apa. Masuk ya Allah, dia bedah Ustaz. Keluar bilik pembedahan, dia nak bagi masuk first class. Keluar daripada bilik pembedahan first class. Lepas tak dapat first class, dia sementara doktor semua duk risau pasal apa letak dia di luar. Semua orang punya makanan dia ambil, nantikan dia panggil nama, bagi nama kuda my last satu troli buat my pun nama khas. So dia kata ni semua tempat first class, macam nak makan atas sini. Tak tahulah dia pasal telan badak. Oh ya Allah, Allah urus dengan kalang kabut macam tu. Ambulan mai terus ambil Ustaz daripada hospital tempat bedah, pasal tempat tak ada, terus pergi di apa nama universiti kan, hospital universiti. Ustaz dipindahkan ke universiti, duduk ya Allah sebesar-besar punya bilik satu orang saja. Datuk pergi ziarah. Bilik satu orang, bilik ayak semua dia bagi. Khas. Bilik tu kalau ikut satu hari 280 mampu. Tercekik orang semua. Ubat lain kita panggil ding dong, satu dia cas. Ding dong dia cas. Panggil saja cas, walaupun apa-apa pun. Ustaz pun tengok. Bila kita nak keluar bilik pembedahan, daripada Ustaz masuk pembedahan sampai nak keluar balik, tengok bil semua diuruskan. Allah tolong kita. Allah tolong kita, nampak tak? Bila Ustaz, setiap kali Ustaz duduk dalam hospital, memang ramai yang datang ziarah. Dalam keadaan manusia yang datang dan dok main ziarah kita, kita tak boleh nak masa tu ubat lali, Ustaz tak boleh jumpa. Ustaz Ali main masa tu dah okey dah. Ramai yang main mula-mula dia tak okey lagi. Ustaz masih tak boleh nak bersembah. Nak tidur je.
Masing-masing duk main ustaz, rupanya dia bubuh dalam bantai ustaz duit, celah bantai. Sini bubuh semua. Yang pagi-pagi pula nurse nanti kelepiak duk ni penuh duit. Dia ambil dia bulan plastik, hari ustaz nak keluar, dia kumpulkan semua plastik dia bagi kat ustaz. Tengok pasal kita amanah dengan Allah, Allah bagi orang semua amanah dengan kita. Nak keluar, nurse boleh curi duit kita. Dia jaga boleh curi. Keluar dia kumpul duit, membagi kat duit tu dekat 300 lebih pada 300,000 dia bagi. Bayangkan duit punya bagi masa lepas kita sakit tu. Himpunan daripada manusia mana duk bagi ni semua bagi. Ustaz ambil duit tu, ustaz serah balik kepada muslimah. Ustaz kata nikmat ustaz duduk hospital pun dah orang settle, ni semua tak mau dah. Pasal sakit tu sakit yang teramat sangat. Kita balik rumah kita kena pakai kepala kita kena pakai Swiss elektrik. Kena pakai tu, kena buat pergi generator. Ada pegang satu generator. Pergi rumah kan, ni pergi rumah ustaz dia tengok lah, ada satu generator kepala aku. Kena pasang, daripada mana ni pipe ni panjang tu, nak kena sumbat masuk dalam ni. Satu hari anak ustaz tak tahu, dia pergi tutup. Dia tutup sis tu. Allahu Akbar. Nak kena panggil balik nurse orang yang tahu nak pasang balik tu. Pegang orang nak pasang balik, nak sesuai, nak masuk balik ke kepala. La hawla wala quwwata. Terus ke esok kenari masuk buat balik. Pasal ustaz duk cuci satu hari 2 kali. Pagi-pagi dia cuci, bayangkan semua nurse pegang ustaz. Aircon berpeluh sakit. Kita kata ustaz tak mau dah, ya Allah Tuhan ampunlah dosa. Sakit sangat. Apa satu orang yang sakit ketumbuhan kepala ni ustaz tahu sangat-sangat. Ustaz tak boleh tengok depa kita. Ustaz akan ingat peristiwa kita yang ketumbuhan kepala ni sampai ketiga kali dah bedah. Allah Tuhan tak maulah. Tuhan sakit sangat. Dia punya denyuk ni, Allah rimah pi sana. Ya Allah. Kita rasa satu macam. Pasal tak boleh tumpu. Tak mana ni. Dia punya sakit tu pasal dia kacau otak kita. Kita rasa gelisah. Amat sangat masa nak kena tu. Subhanallahal-azim, subhanallahal-azim, subhanallahal-azim. Tu ingat-ingat tu, ya Allah ambil duit tu semua bagi balik kat muslimat. Allah bagi rezeki. Duit tu kami beli rumah. Rumah tu ustaz buat surau. Dan rumah tu ustaz bagi anak-anak yatim duduk. Alhamdulillah. Nikmat. Nampak tak? Pasal tu bila kita kena apa-apa pun, ya Allah jangan kita buat nanya ke orang. Tuhan pernah uji kita, pernah tolong kita, kena tolong orang lain. Kena ingat macam tu. Tengah malam ustaz balik tengah-tengah malam. Balik dengan kereta tengah malam. Pancak tengah malam. Manusia semua tak ada. Tiba-tiba seorang mai pelas, tak pelas dia mai. Pelas, bukan pelas ni, dia pelas dia mai. Dia mai, ya Allah ya Tuhan, tak apa haji, tak apa ustaz. Dia mai, dia buat kat kita. Tak apa, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dia kata baru dapat satu tayar kan pom meletup ke mana kan. Dia ambil satu tayar, dia tukar. Kata ya Allah Tuhan, duk kata kat nak murid apa tengok, kita buat kerja agama Allah lah tolong kita. Tengah-tengah malam macam ni, gelak gelemat ni semua ni, macam-macam boleh jadi. Tapi dandan Allah buat mai. Dia lana syai. Aku bagi. Hang dengan aku elok, aku buat mai orang tolong. Banyak kali dia ustaz kena benda-benda macam ni. Tapi alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Nampak tak? Ni hadis nak cerita kat kita, oi. Hari ni hadis selingan. Minta maaf Datuk Pengerusi. Ada masa lagi. Barang siapa tengok jam, maka berdosa baginya. Akhirnya, ya Allah Tuhan, hadis Nabi duk kata kat kita, ingat, satu masa nanti kita akan depan Tuhan. Yang kita akan tunduk. Kita tengok belah kanan, kita tengok amalan-amalan soleh, kita tak boleh tolong kita. Kita tengok ada tutup guru, kita tak boleh tolong kita. Kita tengok semua amalan baik, kita tak mau kat kita. Kita tengok belah kiri, banyak dosa kita. Akhirnya kita tak tahu nak buat apa, kita turun pandang ke depan. Tengok dia kata, akhirnya dia kata kat sini, fala yara illa nar tilqa'a waj'uh. Dia kata, ya Allah elok dia berdiri, dia pandang-pandang ke depan, Tuhan bagi dia nampak api neraka. Api neraka, dia kata, fattaqun nar, takut hang pada api neraka. Takut hang pada api neraka. Nampak tak? Hadis ni ya Allah duk cerita kepada kita,
Satu masa nanti kita akan berdepan depan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita taufik, hidayah. Bila kita main atas sini, Allah bagi kita jalan, pintu hati terbuka. Allah nak bagi pada kita ada nilai ketakwaan, nak jauhkan pada kita benda tak senonoh, kira okey lah. Sangat-sangat okey lah. Tengok hadis hari ni, baru kita ambil sikit mukadimah. Asal hari ni dan habis. Ustaz baca terjemahan dengan cepat. Hadis muka surat 184. Ada orang duk tengok apa nama ni, duk tanya kat Ikam. Dia baca kitab apa, muka surat apa, habaq kat kami ikut di kelas. Nak ikut kelas. Jadi muka surat dia 184. Hadis 367 kan? 366. Hadis 366. An Khalid bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata dia, suratul Hajj dilebihkan kerana dua sujud. Dia kata kita baca suratul Hajj. Suratul Hajj ke? Suratul Hajj dia kata bisajdatain. Bila kita baca suratul Hajj ada dua kali sujud. Maksud di sini dia kata apa? Pada surah Al-Hajj itu ada pada ayat yang 18 satu, ayat 77 satu. Dan suratul Hajj ada dua. Dan dua sujud tilawah. Hukumnya sunnah tilawah dia kata adalah sunnah. Sujud tilawah itu adalah sunnah. Mai hadis di bawah Imam Ahmad dengan Imam Tirmizi yang bersambung daripada hadis Utbah bin Amir, bukan? Utbah bin Amir radhiyallahu anhu, dan dia bertambah, dia mengatakan bahawa barang siapa tidak mau sujud pada surah Al-Hajj, maka janganlah ia membaca surah Al-Hajj ni. Surah Al-Hajj ada dua tempat sujud tilawah, kan? Sujud tilawah ada dua. Maka kadang-kadang kita tengok hadis ni dibawa oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bawa, Imam Tirmizi bawa. Imam Ahmad kata ada orang buat perawi mengatakan mana-mana orang kalau baca suratul Hajj dia kena wajib, dia kena sujud tilawah di dua tempat. Bila dia baca surah tu wajib dia kena sujud berdua tempat. Tiba-tiba dia tak mau. Kalau dia tak mau, berdosa bagi dia. Berdosa bagi dia. Dan kalau boleh jangan dia baca surah ni kalau dia tak mau sujud. Pendapat ni adalah pendapat yang salah, pendapat yang tak betul. Imam Ahmad bin Hanbal Bukmai hadis mengatakan oleh kerana sujud ni sujud tilawah, dia nak buat tak buat pun tak apa. Jangan jadi besar masalah sujud tilawah. Sujud tilawah ni supaya kita perbesarkan keadaan dia. Kita perbesarkan keadaan dia. Nabi SAW dalam semayang Nabi baca sujud tilawah, Nabi sujud. Ada kalanya Nabi tak, kata Abdullah bin Abbas. Yang keduanya, begitu juga di luar semayang. Nabi baca surah-surah yang ada kaitan sujud tilawah. Ada kalanya Nabi sujud, ada kalanya Nabi tak. Bila Nabi baca Nabi sujud, sahabat pakat-pakat sujud. Kadang-kadang orang tu sujud, kita tak sujud pun tak apa. Dia bukan benda yang wajib. Nak sujud-sujud, tak sujud tak apa. Jangan jadi benda besar. Bila kita baca suratul Hajj, dua tempat ada sujud tilawah, kena sujud. Yang ni lah yang tak betul. Masa tu dia buat main balik di sini. Dia kata kena sujud. Nampak? Oleh sebab tu maksudnya bila seseorang tidak mahu, dia kata melakukan sujud tilawah pada waktu membaca suratul Hajj atau ayat-ayat di dua ayat tadi, dia kata mengandungi sujud tilawah, maka dilarang membacanya. Ini pendapat. Dilarang bacanya. Maksud dia kata hukumnya boleh membaca surah. Boleh membaca surah Al-Hajj atau ayat yang mengandungi ayat sajadah walaupun tidak mahu melakukan sujud tilawah. Boleh. Walaupun kita dengar ada hadis kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak baca tuan-tuan suratul Hajj, tuan-tuan kena sujud tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk baca surah lain-lain tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan nak baca sujud tilawah tuan-tuan tak mau sujud tak apa tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kalau baca suratul Hajj tuan-tuan kena tuan-tuan. Pasal apa? Jangan duk tanya. Pasal apa? Jangan duk tanya. Yang ni semua duk main dah haru biru. Kuliah macam ni lah kita tak mau. Pasal sujud tilawah ni hukum dia adalah sunnah. Nak sujud-sujud tak apalah. Tapi jangan kita letakkan wajib sujud tilawah pada suratul Hajj saja. Yang lain tak apa. Tak boleh lah macam tu. Walaupun hadis ni ada, ulama kata apa? Wazada faman lam yasjudhuma. Dia kata sini falam yaqra bi sanadin dha'if. Sanad tak boleh pakai. Sanad ni sanad tak boleh pakai. Mewajibkan sujud tilawah tak boleh pakai. Sedangkan Nabi sendiri kata Abdullah bin Abbas dia sujud, dia tak sujud.
Akhirnya siapa yang buat drama ni, kita tengok, isu berkenaan dengan sujud tilawah ni menjadi sikit keretakan di kalangan sahabat. Macam mana ni? We don't know. Ada main lah. Kan nampak Nabi sujud, nampak Nabi macam mana keadaan ni? Maka dalam keadaan sujud tilawah ni, yang betul-betul selesai masalah tilawah, tak lain dan tak bukan Sayyidina Umar. Siapa nak tanya, boleh tanya kat aku. Dan tak tanya, terus ambil. Sayyidina Umar senang, nampak Sayyidina Umar senang. Maka Umar dia kata, qala, ya ayuhan nas. Sayyidina Umar kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, dia kata, inna namuru bisujudi. Kami baca ayat, yang ayat tu ada sujud tilawah. Dia kata, faman sajada fahuwa asaba. Mana-mana orang bila baca sujud tilawah, ada tempat sujud, kalau dia sujud, dapat pahala. Wa man lam yasjud, kalau dia tak sujud, dia kata, fala isma'ala, tak ada dosa bagi dia. Tak ada dosa bagi dia. Bila Sayyidina Umar, ya ayuhan nas, jangan dah buat kiamat. Macam pulau Pinang punya kuliah, jangan dah buat merepek. Ni kalau Sayyidina Umar ada cakap bahasa kita, contoh, example. Ni bila live ni leceh pula ni. Mamak tu boleh kata Sayyidina Umar mamak. Sayyidina Umar umpama bodoh. Okay. Leceh kadang-kadang dia nanti ambil hak sikit bagi kata, tengok. Dia boleh sama Sayyidina Umar macam mamak, tengok. Dia ingat Sayyidina Umar macam dia kah? Kadang bak ni kecil dia boleh buat drama. Leceh tak kuliah lah ni. Kita nak daripada merakam ni pun bahaya juga. Nampak tak? Dia ambil yang kita yang sikit tu je. Bukan dia ambil yang panjang. Tapi maki kat aku. Ustaz pun doa kat dia, ya Allah ampunkan dosa. Ampunkan dosa. Ada orang maki kat Ustaz lah, ya Allah Tuhan, dia maki. Betul-betul celaka mamak dia. Mak kata kat aku celaka, tapi celaka ni boleh katakan bahawa cilaka lebih tinggi daripada celaka. Lebih sikit dia kata Ustaz celaka. Apalah ya Allah tu, manusia mai jumpa dengan kita, mai cakap dia bila dengar sikit, kadang-kadang dia pasal ambil yang sikit-sikit. Sikit-sikit nampak tak, baru ni buat sebatan ke apa-apa, orang canang tu. Masalah isu sebatan ni Ustaz cakap belum mai isu Terengganu lagi. Ustaz cakap Adi ni berapa tahun? 3, 4, 5 tahun lepas Ustaz cakap bab tu. Dia baru mai balik hadis tu. Ya Allah, ya Tuhan aku. Ustaz tak cakap sudut tu, dia bawa nak kaitkan kita. Awaklah manusia hari ni, ya Allah Tuhan. Kepada ni manusia akhir zaman. Dia akhir zaman, subhanallah, akhir zamannya ni. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, dalam kitab apa dia kata sini? Rawahul Bukhari. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari kata, Imam Bukhari kena faham satu masalah, dia lempak satu hadis, itulah hujah dia. Dalam masalah sujud tilawah, kalau keliru, memadahi dengan fatwa daripada Umar. Memadahi fatwa daripada Umar, dia kata, wa fihi inna Allah Ta'ala lam yufridu sujudah. Imam Bukhari, jangan buat satu benda yang tak diwajibkan. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala lam yufridu sujudah. Allah tak pernah wajibkan sujud tilawah. Jangan hang buat benda tu, nak kata. Dia kata, illa an yasha'a, kecuali terpulang bagi hang nak buat. Tapi hang jangan mewajibkan orang. Allahu akbar kabira. Dalam kitab dia kata, wa huwa fil Muwatta Imam Malik tu ada. Setengah orang kata Imam Malik sini kata macam ni. Bodoh, Imam Malik dia ambil ujah orang tu. Kita pula kata Imam Malik, tuan-tuan, Imam Malik dia buat macam tu. Mau katakan nak mampu daripada. Dalam kitab Muwatta Imam Malik buat mai hadis daripada Umar. Imam Malik hujah mengatakan, aku bukan kata macam tu. Dia kata Imam Malik berhujah mengatakan bahawa mana-mana orang yang baca suratul Hajj, dia memang wajib kena sujud. Kalau dia tak sujud, dia berdosa. Dan kalau tak mau sujud, jangan baca. Tak ada keterangan macam tu, tak ada. Pasal tu Sahih Bukhari ni mai, dia kata wa fihi innallaha ta'ala lam yufridu sujuda illa an yasha'a. Allah Ta'ala tak pernah wajibkan sujud tilawah. Kalau nak buat wahwa dalam kitab berapa? Muwatta. Wahwa fi Muwatta, dia kata kat sini, menunjukkan bahawa sujud tilawah itu tidak wajib. Bila kita dengar ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang mengatakan, tuan-tuan, sujud tilawah ni tuan-tuan, di 2 tempat ni wajib, kita dengar diam sudah. Jangan kita bagi, Ustaz, Sayyidina Umar, Ustaz. Sayyidina Umar dengan dia bergaduh dalam kuliah. Kita dengar Ustaz tu mengatakan wajib, tiba-tiba kita bangun, Ustaz ada hadis Sayyidina Umar, Ustaz. Bergaduh dengan dia. Itu nama dia biadab dalam kuliah.
Kita kena kuliah ni memang ada kadang-kadang tergelincir, ustaz tersalah, kadang-kadang dia tersasul, lepas kuliah beradab dengan dia sikit, ustaz tadi ustaz cakap gini-gini ni, so ustaz tu renung balik atau buka kitab. Saya ada kitab ustaz tunjuk kat dia, bagi membantu dia. Bukan dengan kita bangun macam tu, kita cuba pelekeh dia, ayat muka dia berubah. Tak boleh. Adab mengaji kena ada. Tak boleh tengah-tengah kita bangun, kita pelekeh dia, kita ni dia, jangan. Itu bukan sifat orang mengaji. Sifat mengaji tak ada macam tu. Maka di sini dia kata, ya Allah, daripada hadis, Allah banyak lagi ke? Ada lagi. Daripada Abdullah bin Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Quran fa idza marra bisujudi kabbara fasajadna ma'hu. Ni pun ada hadis juga daripada Abdullah bin Umar, adalah Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran kepada kami, dan apabila sampai pada ayat sujud sajadah, baginda pun dia kata takbir Allahu Akbar. Duk baca Allahu Akbar, dia kata dia bertakbir lalu dia sujud, maka kami pun sujudlah. Maka hukum boleh tak boleh ustaz luar daripada semayang. Kadang-kadang orang baca, kita dengar orang baca televisyen ke apakah, kita tengok dia pun sujud, kita pun sujud, ataupun dia tak sujud kita sujud, boleh tak? Boleh. Nak sujud sama-sama boleh, ataupun dia tak sujud kita sujud boleh, dia sujud kita tak sujud boleh. Dibolehkan dalam syarat mana Nabi SAW baca. Bila Nabi baca, Nabi bila mai tak ayat tu ada sujud tilawah, Nabi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Nabi terus sujud. Sahabat-sahabat pun terus sujud. Hukum nak katakan di luar semayang, kalau orang tu baca ada sujud tilawah, kalau dia sujud kita boleh sujud. Katalah dia baca, kita duduk dengar, dia tak sujud, kita nak sujud pun tak apa. Kita nak sujud, dia tak sujud pun tak apa. Kadang-kadang dia sujud, kita tak sujud pun tak apa. Benda tu bukan wajib. Dia nak abang mai. Okey, dia nak bercerita kat kita macam tu. Walaupun dalil ini tak apa kuat, namun kita boleh ambil maksudnya Rasulullah bertakbir dan sujud ketika mendengar ayat sajadah. Dia kata keseluruh hukumnya takbir Allahu Akbar dan sujud tilawah adalah satu daripada rukunnya. Ini tuan kitab kata. Tuan kitab kata macam tu. Dan insya-Allah kalau Allah takdirkan ada lagi 3 hadis sebelum kita nak masuk solat sunnah. Solat sunnah dah ambil belum? Belum. Banyak lagi apa ni, tapi tak apa. Jadi insya-Allah kita pun banyak lagi bab-bab semayang yang kita tak habis lagi. Kita baca lambat-lambat dengan erti kata nyawa kita lambatlah Tuhan nak ambil. Pasal tu bukan ustaz nak bagi lambat-lambat, bagi peluang kita mengaji lambat-lambat. Jadi malaikat pun lambat nak cabut nyawa kita. Kalau kita dah mengaji dah habis, tunggu masa nak pergi dah. Jadi ustaz pun lambat-lambat dengan apa boleh kita Allah perpanjang ke umur kita sikit-sikit nak renung diri kita. Pasal tak dan. Kalau kita nak dalam masa singkat ni kita tak dan nak beramal. Oleh sebab tu insya-Allah kita akan masuk berkenaan dengan sujud syukur. Sujud tilawah dah habis. 3 hadis ni nama dia sujud syukur. Sujud syukur macam mana keadaan ustaz kita tengok. Tengah-tengah duk sumbuk belacan. Tengah-tengah duk sumbuk belacan, dia balik mak. Apa dia? Mak cek dah berjaya dah, mak oi cek dah dapat lulu periksa dah. Mak dengar macam tu, terus menghadap kiblat, letak batu lesung sebelah, Allahu Akbar, dia boleh sujud. Nampak dia tak payah pergi ambil kain telekung baru nak ambil, tak payah. Tak payah kain telekung, tak payah ambil wuduk, tak payah apa dah. Nanti saya nak ambil kain telekung, kita ambil sidai macam tu. Tak payah. Tak payah apa pun, nampak dia nanti ajar dekat kita. Masalah bagaimana sujud tilawah. Kena ada wuduk ke, kena macam mana ke, macam mana keadaan, kita akan tengok. Ni sujud bila kita sujud tilawah, bila sujud syukur. Kita dapat berita yang baik-baik. Kita dengar, kita tahu alhamdulillah ya Allah Tuhan, umat Islam dah bersatu dah ya Allah. Dah bersatu dah, alhamdulillah. Nampak dah. Habis dah tak ada warna-warna lain, semua tak ada dah ya Allah Tuhan. Tak ada dah, cuma ada satu warna aja, dah kembali pada asal warna balik. Warna-warna yang baru semua yang keluar semua ni warna-warna pada kita nama cetakan yang terbaru. Kita kena kembali pada asal. Quran pun ajak kembali kepada asal dia balik, Quran dan sunnah. Kita kembali pada asal warna kita balik. Pergi padam semua warna lain. Kita pun dengar semua warna yang baru-baru ni semua tak ada semua satu warna aja. Kita pun sujud syukur. Alhamdulillah. Nampak tak? Kembali pada bulan purnama. Alhamdulillah. Takat sini dulu. Yang baik semua datang daripada Allah. Salah dan silap dari kelemahan Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Allah. Syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.